Okay, saya nak maklum ke awak. Saya nak maklum, baru ni saya ada buat perbincangan dengan Ustazah Asma Nizam. Jadi kami menetapkan untuk melaksanakan peperiksaan secara syafawi. Ya, maksudnya tahdiri tak ada, hanya ada syafawi sahaja. So, kelas awak adalah kelas yang pertama akan mula pada jam 8.30 sehinggalah pada jam 12.30 pada hari Sabtu. Saya tak akan kacau pada hari Ahad sebab hari Ahad tu mesti awak nak prepare untuk subjek esoknya. So saya akan kacau awak pada hari Sabtu 3 hari bulan. Okay? 3 hari bulan. Hanya semula awak nak tak exam syafawi awak tu pada hari Sabtu 3 hari bulan sekali adab dan nusus ataupun awak nak adab sekali. Awak boleh tulis mesej kat tepi tu Waalaikumsalam. Kakak, kenapa? Cepat. Dengar tak suara saya ni ke? Awak tak dengar apa suara saya? Asing-asing. Okey, saya nak lagi 3 orang. Ikutlah ada yang Asing-asing tak lah. setuju. Asing-asing. Okey. Okey, jadinya saya nak bagi tahu dekat awak soalan apa yang akan keluar. So, buka muka surat 8. Buka muka surat 8. Okey, dalam muka surat 8 ni saya akan tebuk salah satu daripada tu. Contoh, kalau saya tebuk jahiliah, jahiliah sahaja. Kalau saya tebuk Islam, Islam sahaja. Okey, itu untuk soalan muka surat 8. Untuk muka surat 9, untuk kalau saya tanya aksam, dua-dua tu mesti jawab. Dua-dua tu sekali. Okey? Okey, seterusnya untuk gharat saya nak 2 sahaja. Gharat 2 sahaja. Seterusnya, muka surat 10, kalau saya tanya di manakah terletaknya Jaziratul Arab? Jawapan dia daripada Fil Aqsa sampailah Asia. Fil Aqsa sampailah Asia. Kemudian bawah tu pun sama semua sekali. Dan seterusnya muka surat 11, kalau saya tanya mantikah Hijaz, ciri-ciri Hijaz, poin yang pertama dekat situ, bi'annaha mujdibatun qalilatul amtar. Itu adalah poin pertama. Bi'annaha mujdibatun qalilatul amtar. Poin yang kedua, tambitu fiha ba'du a'syabi limasyah. Itu yang kedua. Saya ulang, tambitu fiha ba'du li'a'syabi limasyah. Yang ketiga, wataksuru bil hijaz jibalu sahriya. Okey, dan akhir sekali, taksuru fiha awdiyatu al-jarda. Okey, dekat situ ada 4 poin saja. So jawab 4 tu sahaja. Tapi kalau nak hafal semua sekali tak ada masalah Okey, kemudian untuk Ashharu Mudun Hijaz, kalau Mekah boleh je nak jawab semua tapi kalau nak pendek ambil daripada Baitul Haram wal Amakinu Muqaddasah. Okey? Al-Baitul Haram sampailah Muqaddasah. Kalau Madinah ambil daripada Qabrul Rasul wal Baqi'. Kemudian sambung bawah dia tuqimu biha al-Ausu wal Khazraj. Okay, itu untuk Madinah. Kalau Taif dan Jeddah adalah semua sekali. Okey, so untuk soalan manatiku Jaziratul Arab, kawasan semenanjung Arab ni, saya akan tanya salah satu daripada 3 tempat. Kita ada 3 kawasan Hijaz, Najdun dengan Yaman. So kalau saya akan tanya salah satu tu sahajalah. Sama ada Hijaz ataupun Najdun ataupun Yaman. So kalau yang muka surat 12 tu, poin yang pertama, taksuru biha widyanu sampailah Hanifah. Okey, untuk poin yang kedua, taksurul amtar syita'an. Baris yang kedua tu. Yang ketiga, taksurul a'syab. Kalau laju beritahu Yang keempat, wahawa'uha jayidun.
Yang kelima, kasiru minasyu'ara'il jahiliyah. Ramainya pensyair pada jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Okey, yang keenam, ya'ishu nafil khiyam. Diorang tinggal di kemah. Ya'ishu nafil khiyam. Okey, sampai situ cukup. Lepas tu Ashhur Mudun dia Ar-Riyad. Okey, itu je hafal. Kemudian muka surat 13, Mantiqah Yamai, semua sekali. Okey, untuk 14, uh, saya akan tanya bagaimana Nabi Ismail tahu bahasa Arab ataupun bagaimana Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Okey, yang pertama ambil daripada an-nahu sampai as-saniyah. Sesungguhnya dia ni belajar daripada kabilah Jurhum yang kedua. An-nahu sampai saniyah. Kemudian sambung baris bawah tu fanasha'a bainahum wa tazawaja minhum wa ta'allama lughatahum. So diorang Nabi Ismail ni membesar dengan diorang, kahwin dengan kalangan diorang dan belajar bahasa diorang. Okey, itu pendapat pertama. So pendapat yang kedua pada innahu sampailah Qahtaniun. Dia belajar daripada kabilah Ya'rab bin Qahtan. Okey, itu untuk yang asal Arab. Asal Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab. Muka surat 15, saya nak 2 sahaja. Kalau tak faham yang ni boleh PM saya . Okey, muka surat 15 saya nak 2 sahaja. Muka surat 16 saya nak 3 sahaja. So, kalau yang pertama tu awak ambil daripada ijtima'ul qabail sampailah wal mufakharat. Okey, yang kedua tu sampai habis. Semua sampai habis lah tapi saya nak 3 sahaja. Faktor sebab bahasa Arab ni ada pelbagai logat. Macam Pahang bunyi dia macam ni, kalau Lipih bunyi dia macam ni. So macam tu jugalah dengan bahasa Arab. Ada macam-macam bahasa. Okey, muka surat 17 saya nak 3 sahaja. Kalau ambil nombor 1 daripada khidmat sampailah hajijih. Baris yang kedua. Khidmatu Quraisy al-bait al-haram wal-ishrafu ala hajiji. Okey, kalau ambil yang kedua, ambil daripada kanat makkatu makanan munasiban li rahatil qawafil. Kemudian sambung baina Syam wal Yaman sampailah wa tasma'u lughataha. Wa tasma'u lughataha. Okey. Okey, yang ketiga daripada kana li Quraisyin rihlatu sampailah Yaman wal Yaman. Okey, dan yang keempat ikhtilatu sampailah lahajatihim. Okey, kemudian muka surat yang ke-20. Saya ikut format tau. Daripada topik yang pertama sampai topik ketiga adalah soalan pertama dan markah penuh adalah 20. So untuk topik pertama daripada muka surat 8 sehinggalah muka surat 17. Okey, tadi kita dah habis untuk 17. So siapa yang hafal betul-betul 20 markah dah ada dalam tangan. Untuk soalan yang kedua, Hayatul Arab wa asaruha fil adab al-Arabi. Okey, kalau saya tanya, masyarakat Arab pada zaman jahiliyah terbahagi kepada 2. Apa dia? So jawapan dia mujtama'ul badwi wa mujtama'ul hadari. Okey, mujtama'ul badwi masyarakat kampung wa mujtama'ul hadari masyarakat orang bandar. So lepas tu kalau saya tanya, dekat sini saya akan tanya salah satu sahaja. Contoh saya akan tanya mungkin mujtama'ul badwi sahaja. Saya akan tanya dah mujtama'ul hadar. Okey.
So kalau saya tanya apakah maksud mujtama'u al-badwi? So jawapan dia hum alladzina kanu ya'ishuna fil qiyami fi sahra. Mereka yang tinggal di dalam kemah di padang pasir. Okey. So bila saya tanya apakah keistimewaan kehidupan mereka? Dekat sini saya nak 3 sahaja. Clue dia adalah tamayyazat. Okey, itu saya nak 3 sahaja. So kat sini saya bagi nombor 2, 3 dengan 5. Tapi kalau nak ambil yang lain tak ada masalah Kalau nombor 2 semua, kalau nombor 3 tu sampai a'da ihim. Orang kampung ni kanat ibil imadul awali hayatihim. Unta ni adalah pergantungan dia yang pertama. Takuluna luhumiha. Diorang makan daging unta. Wa yashrabuna albaniha. Diorang minum air susu unta. Wa yartahiluna alaiha. So diorang berpindah randa pun menggunakan unta. Nombor 3, wa kanat al-khailu dan kuda pula imadasani. Pergantungan yang kedua, yuharibuna alaiha a'daihim, diorang berperang menggunakan kuda. Dan akhir sekali nombor 5, zaharat fihim sifatul syaja'ah wal izzah. So dengan sebab diorang ni hidup kampung, so diorang ada sifat berani dan kuat. Okay, 3 sahaja kat situ. Kalau mujtama' hadar, ta'rif dia ambil daripada kanu yaskununa al-mudun mithlu Makkah. Situ je. Muka surat 21 Okey, kalau saya tanya hadar tu apa maksud dia? Kanu yaskununa al-mudunu mithlu Makkah. Kemudian apakah ciri-ciri keistimewaan dia? Saya ambil nombor 2, 3 dengan 4. Okey. Yang kedua tu diorang ada mata pencarian sendiri. Ketiga tu diorang ni banyak harta sebab diorang banyak berniaga. Yang keempat diorang banyak majlis minum arak dan menyanyi. 3 sahaja kat situ. Okey, kemudian muka surat 22, daurul mar'ati fil hayatil arabiyyah qabla Islam. Peranan seorang perempuan pada zaman Arab, pada sebelum Islam lah. Okey, yang pertama kat sini saya nak 2 sahaja. Yang pertama hamalat. Hamalat ni berasal daripada hamil kan. Hamil, kalau perempuan hamil dia orang menanggung. So hamalat menanggung al-mar'ah, perempuan, al-arabiyah, Arab. Menanggung perempuan Arab, lelaki, anil rajul, seorang lelaki, kasiru minal a'ba, yang banyak beban. Yang kedua, faradalat asuf wa nasajat al-buyut wa siyab. Maksud dia perempuan ni kerja dia tenun baju, bulu-bulu, dan diorang ni wana sajat buyut, merapikan rumah, wasiap dan baju. Okey, yang asaruha fil adab tu ambil daripada kanat mulhimatu syu'ara sampailah jamaliha. Apakah kesan seorang perempuan itu pada sastra? Apa kena mengena perempuan tu dalam sastra? Nombor 1 tu perempuan itu sebagai inspirasi pensyair. Mulhimata syu'ara. Daripada kanat sampailah jamaliha. Kemudian nombor 2, fakana julus syu'ara'i sampailah atlaliha. Sampai situ cukup. Okey, kemudian muka surat 23. Al-hayatud diniyah indal Arab fil jahiliyah. Macam mana dia orang punya agama? Okey. Yang muka surat 23 ni ambil yang warna hitam tu je. Ibadatul syam, ibadatul qamar, ibadatul najmi syi'rah. Dan warna hitam tu lah semua. Tapi semua Seterusnya muka surat 24. Okey, bulat dekat situ ada al-ulumu wal-funun fi atrafil jazirah. Okey, bulatkan yang atraf. Sebab muka surat sebelah pun sama tapi dekat situ awasid. Okey, nanti takut berbeza So dekat sini saya nak jawapan yang warna hitam tu sahaja. Ya salam. Okey, nombor 1, 2, 3, 4 Al-handasa, royul ardi, wa zira'atuha, at-tibbu, baitara. Okey, itu sahaja hafal. Muka surat 25. Jangan lupa bulatkan yang awal siti. Okey, tu pertengahan. Ataupun tengah-tengah semenanjung. Okey, hafal yang warna hitam tu sahaja. 8 tu. Okey, seterusnya. Al-aswakil arabiyyah wa atharuha fil adab. Okey, hadaf min iqamatil aswak. Kalau saya tanya hadaf, apakah tujuan pasar ini didirikan?
Okey, jawablah yang pertama tu semua, yang kedua tu sampai khusumat. Ijtima' al-qabail sampailah khusumat. Yang pertama tu untuk mendapat untung, yang kedua tu untuk diorang jual beli diorang punya tawanan lah. Lepas diorang berperang kan diorang dapat diorang punya tawanan kan, orang-orang kafir tu. So diorang akan jual-jual untuk apa, jadi hamba. Kemudian yang bawah tu Ashharul Aswa' Indal Arab. Okey, kalau saya tanya, pasar ini terbahagi kepada berapa? So awak jawab dua. Pasar aswakul ammah, aswaku khossah. Pasar umum, pasar khossah. Tapi kalau saya tanya apakah pasar ammah? So hafallah Ukas, Mujannah, Zulmajaz. Kalau pasar khusus, Daumatul Jandal dan Wahujar. Satu dengan dua je yang khossah tu, saya tak nak lah yang ketiga tu. So untuk yang muka surat 27, kesan pasar pada bahasa. Yelah. So kat sini saya nak dua sahaja. Bolehlah ambil mana-mana Okey, bila dah habis sampai muka surat 27, so 20 markah lagi dah ada dalam tangan. So semua sekali untuk adab kat sini, kalau hafal betul-betul boleh dapat 40 markah. Okey, untuk yang seterusnya, saya tak bagilah yang mana awak hafal lah mana untuk sampai daripada muka surat 30 sampailah ke 45. Okey, itu untuk soalan yang ketiga. Saya tak bagilah poin-poin tu. Cuma mungkin saya akan sampai mu'alaqat sajalah muka surat 38. Yes. Sampai 38 untuk soalan ketiga. Okey, kalau awak hafal sampai muka surat 38, okey, 60, 20 lagi dah ada dalam tangan. So, jawab nombor 1, soalan nombor 2 dengan nombor 3, awak akan dapat 60 markah. Okey, tapi saya target sampai ni dululah. Okay. Kalau awak tak mampu lah nak hafal sampai belakang ni, tapi kalau mampu silakan. Sangat-sangat digalakkan. Okey, untuk soalan khusus, kita terbuka muka surat 90. Khutbatu izatun wa ibrun. Okey, untuk soalan ni memang saya akan tanya nasa bab ni. Khutbatun izatun wa ibrun. Okey, apakah bentuk soalan yang saya akan tanya? Yang pertama saya akan tanya, saya akan baca macam ni. Ayuhan nasu isma'u wa'u man asyamata wa mamata fata wa kullu ma huwa atin. Okey, so saya akan tanya apakah tajuk dia? So awak jawablah khutbatun izatun wa ibarun. Lepas tu saya akan tanya, siapakah nama khutbah ni? So awak jawab Kisun bin Sa'idah. Yang tu sahaja nafzah yang saya nak. Untuk bin Amrin bin Adi bin Malik Iyadi tu tak payah. Wafat dia pun tak payah. Saya cuma nak tajuk dengan nama sahaja. Okey, kemudian ma'ani mufradat dia dan juga syarah khutbah. Itu sahaja. Untuk khosa isu uslub di khutbah tu tak payah. Okey. Alright. Habis dah untuk nasa. Ini yang saya beritahu ni dah soalan bodoh tau. Memang soalan ni sahaja yang akan masuk nasa tu. Untuk syair, kalau ikut format dia akan suruh saya keluarkan 3 syair kan. Tapi saya nak mudahkan lah So saya akan ambil 2 saja syair. Syair yang pertama fil i'tizar wal madhi pada muka surat 73 dan fil harbi iaitu daripada Antarah bin Syaddad muka surat 77. So saya akan tanya salah satu sahaja. Kalau saya tanya An-Nabirah Az-Zubayani, tu sahajalah, saya tak akan tanya adalah yang Antarah bin Syaddad ni. Okey? So salah satu sahaja yang akan keluar lah nanti untuk Sabtu yang akan datang tu pula. So soalan dia samalah. Saya akan baca umbit tu an Aba Qabusa au Adani. Okey. Apakah tajuk dia? Siapakah dia punya pensyair? Okey, tu sahajalah dengan nama. Kemudian ma'ani mufradat dia. Kemudian syarah ni bentuk soalan dia contoh saya tanya. Bait yang ketiga. La takzifanni biruknin la kifa'alahu. Okey, tu terangkan apakah syarah dia. So tengoklah syarah dia yang untuk bait yang ketiga dan kelas hari tu saya dah beritahu kan. Untuk bait yang pertama dengan bait yang kedua, jawapan dia
jawapan bagi syarah dia adalah yang pertama tu. Summa yarju minhu tamahula wa tathabbut min amrihi. Muka surat 74 tu. Okey. So syarah yang pertama tu mewakili bait yang pertama dan bait yang kedua. Manakala bait yang ketiga tu untuk syarah yang kedua. Okey. So jawapan dia adalah yang kedua. Okey. Khosois saya tak akan tanya okey, itu saja. Jadi nanti waktu exam, saya ulang, kita akan exam pada hari Sabtu 3 hari bulan pada jam 8.30 pagi sehingga 12.30 pagi. Okey. Okey, pembetulan kita mula pukul 8 sehinggalah pukul 1 tengah hari. Untuk adab sahaja. Okey, untuk adab sahaja. So, nanti kita akan video call dan awak kena tutup mata. Ain Adila faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, untuk soalan nusus, kita akan asingkan. So, saya akan tasmih pada 10 hari bulan 7. Okey? Untuk adab 3 hari bulan 10. Untuk nusus 10 hari bulan 3 hari bulan 7. Untuk adab 10 hari bulan 7. Okey. Samalah pada jam 8 sehinggalah pukul 1.30. Sebab petang tu kelas Rush pula. Dan kelas Hisham saya buat hari lain lah sebab tak sempat dah. Pastikan waktu tu line dia kuat Lepas tu internet mestilah ada. Yang ketiga mestilah tutup mata. Nanti saya akan buat group untuk family awak sertai sekali lah. So mak ayah awak boleh duduk sebelah kalau awak segan tak apa je. So kalau saya call, saya akan call sebanyak 2 kali sahaja. So kalau dia tak angkat, saya kira dia tak exam lah kot. Lepas tu kalau dia ada masalah ke problem boleh terus PM Jangan letak PM, jangan letak bagi tahu. Kalau tak bagi tahu orang tak tahu. Bila orang tak tahu orang marah. Okey? Okey, sampai sini sajalah kelas kita pada hari ini. Minta maaf yang ganggu awak semua. Okey, selamat berehat. Assalamualaikum. Boleh left.